Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis yang kita kasihi semua, kepada pegawai-pegawai dan staf-staf daripada harakah kita, dan alhamdulillah kepada semua penonton-penonton yang ada pada hari ini, tengah hari ini. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini di 1 Ramadan dalam program Tazkirah Zuhur, dan insya-Allah kita akan membicarakan isu-isu berkaitan dengan kelebihan ataupun keutamaan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Alhamdulillah, kita bersyukur sangat-sangat pada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita dapat sampai kepada bulan Ramadan. Sebab ramai di kalangan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita mungkin sebelum ini yang memang mereka berazam untuk sampai ke Ramadan, tetapi mereka dipanggil oleh Allah meninggal sebelum datangnya Ramadan. Jadi sebab itulah kita kena bersyukur dan terima kasih sangat-sangat pada Allah kerana Allah mengizinkan kita dapat berada di bulan yang penuh barakah ini. Alhamdulillah. Bulan Ramadan yang dirindui oleh semua insan-insan yang beriman. Dan malah bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa, penghulu segala bulan. Kalau kita tengok dalam seminggu ada penghulu segala hari, iaitu hari Jumaat. Kalau penghulu segala bulan, iaitu hari bulan Ramadan. Jadi kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberi keistimewaan yang sangat banyak di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala buka segala pintu syurga. Bulan Ramadan ditutup segala pintu neraka. Bulan Ramadan ini di mana setiap amalan kita diberi gandaan pahala. Di mana setiap amalan sunat diberi pahala seperti amalan fardu, dan setiap fardu yang kita tunaikan diberi pahala seperti 70 kali fardu di bulan lain. Dan bau mulut orang yang berpuasa di bulan Ramadan ibarat bauan haruman kasturi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapat keampunan Allah. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapat rahmat daripada Allah. Dan orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ihtisaban akan dapat selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa ini ibarat perisai. Jadi amatlah rugi kalau kita tidak mengambil peluang sungguh-sungguh untuk berada di bulan Ramadan. Oleh itu, kita kena bersungguh-sungguh, insya-Allah bermula daripada 1 Ramadan. Kesempatan ini kita ambil, kita susun jadual betul-betul untuk kita dapat menghayati kelebihan, keistimewaan, keberkatan yang ada daripada bulan Ramadan ini, kita dapat penuhi dengan sebaik-baiknya. Tajuk yang diberi kepada saya pada hari ini adalah 3 fasa Ramadan. Mungkin ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana permulaan bulan Ramadan, iaitu dimaksud hadis itu ialah permulaan Ramadan membawa kerahmatan, pertengahannya keampunan, dan kesudahannya pelepasan daripada api neraka. Walaupun ada pendapat ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang daif, tetapi sebenarnya semua yang disebut dalam hadis ini memang terkandung di dalam kelebihan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat. Bulan Ramadan adalah bulan keampunan, dan bulan Ramadan adalah
pelepasan daripada api neraka. Masya Allah. Sebab itulah dalam kita menghayati Ramadan ini, kita hendaklah menghayati, melaksanakan tanggungjawab kita di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu Taala. Ini saya nak bawa pada tengah hari ini, supaya kita laksanakan ibadah puasa ini dengan penuh rasa cinta kepada Allah. InsyaAllah apabila sesuatu yang kita buat dengan penuh keimanan dan cinta kepada Allah, dia akan rasa ringan, dia akan mudah. Sebagaimana kalau kita cinta kepada ibu kita cinta kepada mak, bapa kita, atau pada adik-adik beradik kita. Walaupun jauh, walaupun penat, walaupun payah, insya-Allah kita sanggup hadapi sebab kita nak mencari keredaan mak dan ayah kita. Begitu juga seorang kekasih ataupun seorang isteri kepada suami yang mungkin kerana cintanya dia sanggup berkorban. Apalagi kita adalah hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Inilah tugas kita sebenar. Tugas kita adalah dilahirkan di muka dunia ini sebagai hamba Allah. Allah tidak ciptakan seekor jin ataupun seorang manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan salah satu ibadah yang dituntut oleh Allah kepada kita yang menjadi rukun daripada 5 rukun Islam adalah ibadah mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Jadi sebab itulah dalam melaksanakan tugas, melaksanakan ibadah kita kepada Allah ini, kita nak laksanakan dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh rasa kasih dan cinta untuk kita mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kemuncak ibadah. Apabila seorang itu melaksanakan ibadah dengan penuh rasa cinta kepada Allah, dia akan mudah dan dia akan ringan. Tak rasa berat, malah rasa sangat puas hati dapat menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam melaksanakan tanggungjawab ini, Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat kasih dan penyayang pada kita. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Malah bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Hudan linnas, untuk memberi petunjuk kepada manusia, penjelasan, wal furqan, pembeza antara yang benar dan yang salah. Jadi Allah turunkan Al-Quran kerana sayangnya Allah kepada kita. Allah tak biarkan kita teraba-raba dalam mencari apa tujuan kehidupan, apa matlamat hidup. Allah turunkan Al-Quran sebagai penjelasan, menerangkan yang mana betul, yang mana salah. Allah turunkan Al-Quran untuk hudan, petunjuk, jalan. Manakah siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang diredai oleh Allah. Jadi sebab itulah dalam kita mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita kena bersungguh-sungguh. Bagaimana untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam kita mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka Islam mengajar kita sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaklah berpuasa sebagaimana Nabi berpuasa. Kita hendaklah beribadah sebagaimana Nabi beribadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa permulaan Ramadan adalah kerahmatan, pertengahannya adalah keampunan, dan kesudahannya pelepasan daripada api neraka. Ada ulama yang membahagikan Ramadan kepada 3 fasa. 10 hari pertama rahmat Allah, 10 hari yang kedua keampunan Allah, 10 hari yang seterusnya adalah pelepasan daripada api neraka. Ini adalah sebenarnya untuk kita memudahkan kita bagaimana untuk mengatur jadual kita, bagaimana untuk kita mencapai yang terbaik. Dan tidak ada amalan yang terbaik untuk kita menghayati Ramadan melainkan kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghayati Ramadan? Nabi sallallahu alaihi wasallam membanyakkan amalan di Ramadan di siang harinya dengan membanyakkan bacaan Al-Quran, dan di malam harinya dengan memperbanyakkan qiyamul lail.
Masya Allah, adik-adik yang dikasihi sekalian. Jadi dalam kita menghayati Ramadan ini, kita ada dua jihad. Di siang hari kita berjihad menahan lapar dan dahaga. Walaupun nasi itu ada di dapur kita, makanan, kuih, muih, buah-buahan ada dalam peti sejuk rumah kita, tapi kita tahan diri daripada makan. Kita sanggup berlapar. Kerana apa? Kerana kita nak capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sanggup menahan dahaga demi kerana mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dia siang hari kita berjihad dengan lapar. Di malam hari kita kena jihad dengan qiyamul lail, dengan solat tarawih kita, dengan solat tahajud kita, dengan solat tasbih kita, dengan solat-solat sunat yang lain, sehinggalah hampir dengan waktu sahur. Masya Allah, sahabat Nabi SAW, mereka beribadah di malam hari, berhentinya bila? Sehingga nak waktu sahur baru mereka berhenti beribadah. Masya Allah, nak bandingkan kita rasa jauh sangat. Jadi sebab itulah kita, walaupun kita tak mampu melaksanakan sehebat mereka, sebab paling apa rendah taraf sahabat ni, solat sunat dia 100 rakaat. Solat sunat 1 rakaat. Kita ni kalau ada masjid yang yang buat 20, yang buat 8, rasanya ramai yang buat 8. Yang 20 tu tak ramai lah, tinggal yang lama-lama, yang orang tua-tua hak bongkok-bongkok belakang. Jadi orang muda-muda nak ambil 8. Sahabat Nabi dulu mereka solat sampai 100 rakaat. Masya Allah, hebat. Bandingan kita jauh sangat. Jadi sebab itulah kita cuba melaksanakan yang terbaik. Sebab kita kena jadikan Ramadan tahun ini kemungkinan. Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kita tak pasti, mungkin selepas ini kita tidak ada peluang lagi untuk Ramadan akan datang. Dah ramai keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang meninggal sebelum sempat sampai Ramadan tahun ini. Jadi kalaulah kita dimatikan oleh Allah untuk sebelum sampai Ramadan tahun depan, maknanya kita ni adalah Ramadan terakhir. Jadi sebab itulah kita kena usaha, kita kena anggap, kita kena beramal seolah-olah Ramadan ini terakhir dalam hidupku. Sebab nak capai Ramadan akan datang setahun lagi, tak pasti umur kita sampai ke tidak. Jadi sebab itulah peluang yang Allah bagi ni sungguh-sungguh kena ambil. Ambil peluang sungguh-sungguh untuk kita beramal. Jadi bagaimana kita membahagikan cara kita beramal? Maka disebutkan di sini di 10 yang pertama tu perbanyakkan mohon kerahmatan daripada Allah. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Perbanyakkanlah doa. Selain daripada kita baca Quran, sebab di bulan Ramadan ni bulan mustajab doa. Bermula daripada kita bersahur sampailah pada kita berbuka puasa, sepanjang hari kita berpuasa adalah saat mustajab doa. Dan sangat-sangat mustajab doa ketika hampir dengan berbuka. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah cuba atur jadual kita. Di saat 10 minit ke 15 minit sebelum berbuka, tadah tangan doa. Maknanya kita kena masak awal, hidang awal kita, ya, supaya kita dapat melaksanakan tugas ni dengan terbaik. Supaya kita setengah jam ataupun 15 minit yang terakhir, supaya kita sama-sama dapat dalam menghadap kiblat dalam keadaan kita berwuduk, tadah tangan kepada Allah, doa dah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Sebab itu adalah saat mustajab doa. Jadi kita disuruh perbanyakkan memohon kepada Allah kerahmatan Allah di 10 pertama. 1 hingga 10 Ramadan banyakkan mohon kerahmatan Allah. Kenapa kita mohon rahmat daripada Allah? Sebab kita nak masuk syurga bukan dengan amalan kita. Amalan kita sebanyak mana pun tak mampu nak beli syurga Allah. Syurga Allah terlalu mahal. Kita nak bayar nikmat yang Allah bagi pada tubuh badan kita, nikmat Allah bagi mata kepada kita, nikmat Allah bagi telinga kepada kita, nikmat Allah bagi tubuh badan kepada kita pun tak mampu nak bayar dengan amalan kita. Apa lagi nak bayar nikmat syurga? Jadi kita dapat masuk syurga dengan rahmat Allah.
Bukan Jadi dengan amalan kita. kita disuruh Jadi sebab perbanyakkan itulah memohon kita kena kepada Allah memohon rahmat kerahmatan Allah daripada Allah. di 10 Allahumma pertama. rahamna 1 ya hingga 10 arhamar Ramadan rahimin. banyakkan mohon kerahmatan Allah. Berminta sungguh-sungguh dengan Allah, Kenapa berikanlah kita rahmat mohon kepada rahmat kita. daripada Allah? Orang yang Sebab mendapat kita rahmat daripada nak Allah, masuk Masya syurga Allah, bukan orang ini dengan mendapat amalan nikmat yang kita. sangat besar. Masya Amalan Allah. kita sebanyak Jadi mana sebab pun tak itulah mampu nak beli kita syurga perbanyakkan Allah. doa kita. Syurga Allah terlalu memohon mahal. rahmat daripada Kita Allah. nak Semoga bayar kita dimasukkan dalam nikmat syurga yang Allah bagi dengan rahmat, pada dengan nikmat tubuh Allah badan kita, Subhanahu wa nikmat ta'ala. Allah bagi mata Di kepada pertengahan kita, Ramadan, nikmat Allah bagi perbanyakkan telinga kepada kita, mohon nikmat Allah bagi keampunan tubuh Allah. badan pada kita pun tak mampu 10 nak bayar Ramadan, sehingga dengan amalan 20 kita. Ramadan Apa lagi nak bayar perbanyakkanlah 5 mohon syurga. ampun kepada Allah. Jadi kita Allahumma dapat masuk ighfir syurga dengan rahmat zunubi, Allah. ya Rabbal Bukan Jadi dengan amalan kita. ya Allah, kita mohon disuruh perbanyak Jadi sebab ampun. itulah Maaf kita kena ampunkanlah mohon dosa rahmat ya daripada Allah. Wahai Tuhan yang Allah. Maha Pengampun, Allahumma sebab rahamna. setiap Kita kita tidak 10 boleh lari Ramadan daripada banyak dosa. Setiap insan ada kekurangannya, ada kelebihannya. Dan kita sudah tentulah kita berminta sungguh-sungguh dengan Allah, berikanlah rahmat sebab tu kita disuruh memperbanyakkan taubat. Bulan Ramadan, bulan keampunan. Orang yang Amat mendapat rahmat daripada Allah, orang Masya yang Allah, tidak orang yang memperbanyakkan mendapat nikmat yang sangat taubatnya besar. kepada Amalan kita Allah. sebanyak Jadi mana sebab yang itulah mampu nak kita beri perbanyakkan doa. Terutama Allah bila telah ke saat memohon yang rahmat sangat dan kita nak mustajab bayar taubat kita, nikmat yang Allah bagi pada seluruh badan kita, nikmat Allah bagi di pertengahan Ramadan, nikmat Allah bagi dekat kepada kita, nikmat Allah bagi tubuh badan pada kita. Sangat-sangat mustajab doa taubat kita, permohonan taubat kita yang memang Allah kasih. Jadi orang yang dapat taubat dan Nabi disebut dalam hadis bila jadi kita ditaubat. Jadi sebab itulah kita kena mohon rahmat daripada Allah. Masya Allah, barakahnya Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita bersahur. Sebulan kita dididik bersahur. Bangun awal pagi bersahur. Alhamdulillah, apabila kita bersahur, otomatik kita bangun sebelum subuh. Sebenarnya hikmah Allah nak didik kita supaya sepanjang hidup kita kena bangun awal. Bangun awal, bangun solat tahajud. Bangun bertaubat kepada Allah, bangun doa pada Allah. Dan sebaik-baiknya kita bangun 1/3 malam. Kalau mungkin sebelum Ramadan kita bangun pukul 5 atau pukul 4:30, bulan Ramadan cuba adik-adik semua tingkatkan bangun awal lagi. Mungkin 3 pagi ataupun 2:30 pagi. Sebab kita banyak benda yang kita nak buat. Apa kita nak buat? Bangun awal pagi. Kita mandi, bersihkan badan, kemudian kita solat sunat, kita solat sunat taubat, kita solat sunat tahajud, tidak boleh kita solat sunat hajat. Ini di antara solat-solat sunat yang kita kena amalkan setiap hari. Solat taubat jangan tinggal, solat solat hajat supaya Allah makbulkan hajat-hajat kita, ya. Kita di samping itu juga kita solat. Kalau bagi ni saya nak ingatkan, bagi ada di kalangan kita yang kemungkinan sebelum ini ada pernah kita tinggal solat. Mungkin ada di kalangan yang masa zaman kanak-kanak, masa kita dah balik. Tapi mungkin kerana ketidakfaham kita abaikan solat, tolonglah qada solat. Sebab solat fardu ini adalah tanggungjawab kita dengan Allah. Siapa yang tinggal solat dan dia tak qada apa yang dia tinggal, dia hutang dengan Allah. Bayangkan besarnya dosa, walaupun di zaman Nabi tak ada qada sebab Nabi tak tinggal solat. Tapi bagi kita, kalau ada di kalangan kita, saya ingatkan terutama wanita-wanita, anak-anak gadis kita. Kadang-kadang datang haid. Apabila datang haid, datang bulan, habis putus darah haid tu, contoh, darah haid dia habis pukul 3 petang. Tapi dia tak mandi lagi, dia tak solat lagi. Sepatutnya dia kena wajib solat zuhur. Sebab pukul 3 petang itu masih dalam waktu solat zuhur. Ada yang dia mandi waktu maghrib nanti. Asal dia tak solat zuhur, dia telah meninggalkan 2 solat. Maknanya dia kena qada. Kalau tidak dia menanggung dosa di akhirat. Jadi sebab itulah, ambillah peluang di bulan Ramadan. Sebab setiap fardu yang kita tunaikan di bulan Ramadan, Allah ganda seperti 70 kali fardu di bulan lain. Maknanya sekali kita qada zuhur yang kita tinggalkan di bulan Ramadan, seolah-olah kita qada 70 kali waktu zuhur di bulan lain.
Jadi kalau kita tak ambil kesempatan, rugi sangat. Jadi ambillah kesempatan, bangun malam, qada bagi mereka yang ada tertinggal solat. Bagi masa waktu solat tarawih, kita teruskan tarawih. Ambil waktu lain. Lepas zuhur boleh qada, waktu tahajud boleh qada, waktu duha boleh qada. Ni bagi orang yang meninggalkan solat. InsyaAllah. Dan kalau boleh, ambillah setiap hari di bulan Ramadan solat tasbih. Solat tasbih ni sangat besar kelebihan. Eh? Kita baca tasbih dalam 4 rakaat. Kalau kita solat di siang hari, sebaiknya kita solat 4 rakaat dengan 1 salam. Kalau kita di malam hari, maknanya 4 rakaat tu dengan 2 salam. Maknanya 2 rakaat, 2 rakaat. Tasbih 300 kali dan setiap kita bahagikan setiap perbuatan kita 15 kali selepas Al-Fatihah, kemudian setiap pergerakan kita 10 kali tasbih. Masya Allah, sangat besar pahala. Orang yang mengerjakan solat tasbih ini diampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi ruginya di bulan Ramadan, adik-adik bangun awal pagi, kerjakanlah solat tasbih. Jadi sebab tu saya kata tadi, kalau kita bangun pukul 3, kita mulakan solat qada kita, solat sunat kita, ambil 1 jam pertama. 1 jam pertama, pukul 3 hingga pukul 4 ni untuk solat sunat kita dan solat qada bagi ada yang qada. Untuk pukul 4 hingga pukul 5, solat tasbih. Tasbih ni biasa 40 minit, setengah jam. Tapi bagi orang biasa yang lambat baca, kadang-kadang 45 minit. Ambillah 1 jam. Pukul 4 hingga pukul 5, tasbih. Kemudian berhenti, sahur. Kemudian sambung dengan bacaan Al-Quran. Jadi sebenarnya tak cukup masa. Kalau adik-adik bangun lewat, tak sempat nak solat tasbih, tak sempat nak solat qada, tak sempat nak solat hajat, tak sempat. Anak kita nak bangun nak baca Quran lagi. Sebab itulah kenapa para sahabat dulu mereka bangun 1/3 malam. Mereka sikit saja tidur. Sebab tu di awal Ramadan, di antara doa yang kita disuruh banyakkan doa ialah minta ya Allah berilah kekuatan, kesihatan badan untuk kita beribadah kepada Allah. Berilah kecukupan kepadaku dengan tidur yang sedikit. Kena minta dengan Allah. Kadang-kadang orang yang tak biasa dengan tidur sikit dia jadi pening kepala. Pening, tak stabil, tak boleh bekerja gara-gara tahajud. Ni tak boleh. Sebab kita ni tanggungjawab kita cari rezeki yang halal. Jadi macam mana untuk dapat kekuatan badan supaya kita dapat laksanakan tugas dengan baik, kita dapat laksanakan juga ibadah kepada Allah. Kita latih diri, kita doa dan kita ibadah dengan penuh cinta. Saya sebut tadi, lakukanlah solat kita, ibadah kita dengan penuh cinta kepada Allah. InsyaAllah dia jadi ringan dan sangat lazat. Masya Allah, kalaulah seorang itu tahu kelazatan munajat kepada Allah, memang raja-raja, orang yang kaya-kaya, dia pun nak berebut nak dapat nikmat itu sebab hanya diberi anugerah oleh orang yang hatinya khusyuk kepada Allah. Sebab tu adik-adik sekalian, berlomba-lombalah kita untuk lakukan ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan untuk kita baiki kelemahan diri. Masya Allah, bulan yang tidak ada satu bulan dalam setahun yang saatnya ditunggu oleh seluruh dunia. Yang diisytiharkan. Mana ada bulan lain isytihar? Nak isytihar bulan Ramadan ni bukan calon-calon orang, penyimpan mohon besar dan raja-raja. Isytihar. Betapa besar agungnya Ramadan. Bulan yang penuh berkat. Jadi sebab itulah kita kena berlomba-lomba berusaha untuk mencapai kecemerlangan yang terbaik di bulan Ramadan ini, insyaAllah. Jadi isilah masa kita dengan terbaik. Dan di akhir malam, saya sebut tadi, di akhir malam tadi, selepas daripada kita solat apa-apa yang kita perlu, solat tasbih, kemudian kita sahur, ada lagi masa, ketika itulah baca Quran dan ambillah masa beristighfar, bertaubat. Nabi SAW beristighfar tak kurang pada 70 kali sehari. Kalau Nabi yang maksum, yang diampunkan dosanya Allah, dijamin syurga oleh Allah, bertaubat 70 kali sehari, apalah kita, Masya Allah, yang banyak kelemahan dan dosa. Jadi insya Allah kita sama-samalah perbanyakkan amalan kita, insya Allah.
Dalam kita menghayati bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, kita kena banyakkan doa. Terutama di 10 akhir. Sebab saya sebutkan tadi, di awalnya kerahmatan, di pertengahan Ramadan keampunan, dan di fasa 3 yang akhir adalah pelepasan daripada api neraka. Jadi kita kena minta dengan Allah. Sebab di saat itu, kita semua menunggu satu saat yang sangat-sangat teristimewa. Iaitu kedatangan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni kalau kita kira lebih kurang 83 tahun 3 bulan. Maknanya lebih daripada 83 tahun. Tak ada siapa kita di sini yang umur 83 tahun. Dan tidak semua orang berpeluang untuk dapat umur 83 tahun. Inilah kelebihan keistimewaan yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana umat-umat yang terdahulu umurnya panjang-panjang. Ada yang umur 1000 tahun, ada yang umur 500 tahun, ada yang umur 300 tahun. Umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Kita saja umat Nabi Muhammad, purata umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun, iaitu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun umur kita pendek, tapi Allah gandakan pahala kita, keistimewaan yang Allah bagi kepada umat Rasulullah SAW ini melebihi daripada umur umat-umat yang panjang sebagaimana umat-umat dulu. Iaitu diberi gandaan, iaitu kelebihan Lailatul Qadar. Bayangkan kalau seumur hidup kita, kita dah lalui 10 kali Ramadan. Maknanya kita setiap kali Ramadan kita dapat Lailatul Qadar. 83 tahun kali dengan 10. Maknanya 830 tahun dah kita dapat pahala. Walaupun umur kita pendek, tetapi pahala macam orang umur 1000 tahun juga. Inilah kelebihan istimewa yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana Lailatul Qadar ini berada di fasa akhir, 10 akhir Ramadan. Kita ni baru fasa pertama, fasa kerahmatan, fasa kedua, fasa keampunan, fasa akhir, fasa pembebasan daripada api neraka. Di situlah kita disuruh memperbanyakkan doa, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta Allah masukkan kita dalam syurga jannahnya dan jauhkan kita daripada azab neraka. Masya Allah. Masya Allah, sayangnya Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kelebihan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bermula pada malam yang ke-20 sehinggalah habis Ramadan. Ada riwayat mengatakan malam ganjil. Tapi kita ni tak pasti bila ganjil. Jadi nasihat saya, jangan tunggu malam ganjil. Sebab mungkin di Malaysia ganjil, di Arab Saudi genap. Jadi sebab kita ni bumi ni bulat. Tarikh kita pun jam mengikut jam dia ada berbeza. Jadi mungkin di sana ganjil, di sini genap. Jadi senang 10 Ramadan akhir setiap malam tu kita hidupkan malam. Hidupkan malam. Jangan pilih malam-malam tertentu. Hidupkan malam. Sebab kita tak tahu. Kita serah pada Allah. Sebab pada malam Lailatul Qadar itu setiap amalan kita diganda seperti amalan 1000 bulan amalan. Kalau malam tu kita bersedekah, malam tu diibarat kita bersedekah kepada orang miskin, maka kita dapat pahala seperti kita bersedekah 83 tahun tanpa henti kepada orang miskin. Kalau malam tu kita solat qada, contoh kita solat zuhur bagi orang yang ada yang meninggalkan solat, seolah-olah dia telah solat selama 1000 bulan tanpa henti. Masya Allah. Kalau dia melakukan kebaikan, jua kebaikan pada malam Lailatul Qadar, seolah-olah dia melakukan kebaikan selama 1000 bulan tanpa henti. Subhanallah, ruginya bagi mereka yang tak merebut kelebihan Ramadan, kelebihan Lailatul Qadar. Jadi sebab itu atur masa kita bagi mereka yang ada berpeluang beriktikaf.
Sebab mungkin kita yang bekerja, ada urusan pejabat, tak boleh nak duduk selamanya di masjid. Tapi ketika kita singgah untuk solat, kita pergi solat tarawih, niat iktikaf. Jangan hanya masuk masjid, solat tarawih je. Kena niat iktikaf dalam masjid. Selama mana kita berada dalam masjid, kita dapat pahala iktikaf. Kita solat zuhur di masjid. Bagi kaum lelaki mungkin lebih mudah. Setiap kali pergi ke masjid, niat iktikaf. Jangan kita hanya pergi solat saja berjemaah, rugi. Jadi kita beriktikaf masjid. Bagi orang yang ada peluang untuk bertikaf di masjid, masya-Allah, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertikaf di masjid. Beriktikaf ni apa jua yang dia buat, apabila dia naik iktikaf, dia tak buat apa, dia duduk je dalam masjid. Tak baca Quran, tak solat, hanya duduk je. Dia terus dapat pahala berterusan. Pahala beriktikaf tu tak berhenti-henti setiap-tiap saat. Walaupun dia tak solat, walaupun dia tak baca Quran. Jadi rugilah kalau kita berada di masjid, kita tak niat iktikaf. Dan sunnah Nabi SAW 10 akhir ni banyakkan iktikaf. Malah Nabi, kalau kita tengok dalam sejarah kisah Nabi, saya pernah Nabi SAW apabila masuk 10 akhir, Nabi apabila dia nak sisir rambutnya, sebab rumah Rasulullah ni sebelah je masjid, Rasulullah hulurkan kepalanya, Aisyah sikat rambutnya melalui tingkap. Rasulullah tak nak kaki dia keluar daripada masjid. Masya Allah. Begitu Rasulullah SAW menghayati, mengambil peluang merebut-rebut ke 10 akhir Ramadan. Sebab 10 akhir Ramadan inilah Allah Subhanahu Wa Taala memberi pelepasan, melepaskan orang-orang yang soleh, orang yang beriman daripada senarai ahli neraka. Sebab itulah kita kena doa sungguh-sungguh adik-adik, insyaAllah. Jadi di bulan Ramadan ini, saya nak menyeru supaya kita insyaAllah ambil kelebihan. Ambil sungguh-sungguh kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Terutama bagi mereka yang ada ibu dan ayah. Bina hubungan dengan mak dan ayah, silaturahim. Kalau yang sudah tidak ada ibu dan ayah, doa kepada ibu dan ayah kita. Sebab tanpa mereka, kita tidak ada di muka dunia. Buat baik kepada ibu dan ayah. Mungkin ada di kalangan kita yang jauh, mak dan ayah di kampung, kita berada di Kuala Lumpur, ataupun kita berada di tempat-tempat yang jauh daripada ibu bapa kita. Sekarang ni mudah kita guna media sosial yang ada. Kita guna telefon, tanya, ataupun kita nak kirim juadah makanan berbuka kepada mak kita. Mudah sekarang online, bisnes online mudah. Juadah makanan pun online. Boleh kita order, hantarkan ke alamat rumah mak kita dapat buka puasa dengan juadah yang kita kirim, boleh hantar gambar walaupun kita tidak berada di sisi mereka. Jadi buatlah baik. Buat baik. Nabi SAW menyuruh kita bersedekah di bulan Ramadan walaupun sebelah biji tamar. Jangan kita buat alasan saya ni miskin, saya tak mampu, keluarga saya pun tak cukup, macam mana sedekah. Sedekahlah walaupun sebelah biji tamar. Takkanlah sebiji tamar pun kita tak mampu. Jangan kita buat alasan kerana kita miskin, kita ni bukan nak kita nak terima sedekah. Ni ada satu penyakit. Dia bukan nak sedekah orang, dia nak nanti sedekah, tak ada ke zakat-zakat ke sedekah. Ini orang yang lemah lah. Sebab di antara ciri ahli syurga. Kalau kita baca dalam surah Al-Mu'minun, ini saya tak cerita lagi tentang kelebihan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran ni hudan, petunjuk. Petunjuk bagaimana panduan untuk hidup yang betul. Manusia perlu kepada panduan. Tanpa panduan, manusia sesat. Kalau kita pergi ke hutan tanpa kompas, mungkin kita terkesat. Kita berjalan di padang pasir tanpa kompas, kita tak tahu arah tuju, utara ke selatan. Orang berada di tengah lautan, kapten kapal, dia ada kompas dia. Kompas kehidupan kita ada Al-Quran. Al-Quran itu kompas kehidupan. Kalau kita lari daripada kompas Al-Quran, kita akan binasa, sesat. Sudah banyak umat-umat yang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah. Mereka tidak mengikut Al-Quran. Bagaimana Qarun dibinasakan oleh Allah. Walaupun dia mempunyai kekayaan yang melimpah ruah. Sampai harta hari ini pun harta karun bagi. Kita tengok bagaimana Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Kerana kesombongan sebab dia lari daripada ajaran Al-Quran. Kita tengok kaum Ad, kaum Samud yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah turunkan bala kepada mereka kerana apa? Mereka lari kompas hidup mereka daripada petunjuk Al-Quran.
Malah sejarah telah membuktikan mana-mana tamadun, mana-mana bangsa yang lari daripada panduan Al-Quran, memang dia akan binasa. Masya Allah. Kita tengok Amerika sendiri pun. Walaupun dia dari segi teknologi dia canggih, tetapi jenayah setiap saat berlaku jenayah. Tidak ada erti kemajuan tanpa ada panduan kehidupan yang benar. Jadi Al-Quran ini hudan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Diturunkan kitab Al-Quran yang sedikit pun tidak ada ragu di dalamnya, hudan lil muttaqin, untuk menjadi petunjuk bagi orang takwa. Siapa orang takwa? Allah Subhanahu wa taala menteri banyak dalam Al-Quran ayat-ayat menceritakan orang takwa. Orang takwa, orang mukmin banyak. Di antaranya saya nak bagi 7 ciri orang mukmin yang perlu ada dalam diri kita. InsyaAllah semoga di bulan yang penuh berkat ini kita dapat sama-sama menghayati. Dia diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun. Allah 7 ciri orang beriman. Siapa? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Allah kata beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu apabila dia solat hatinya khusyuk. Khusyuk dalam solatnya. Ciri pertama yang kita kena ada dalam diri kita untuk jadi orang mukmin ialah jaga solat kita. Solat kita bukan semata-mata rokok bangun, anggota perbuatan fizikal, tapi jaga hati kita supaya dekat dengan Allah, khusyuk. Hati, pemikiran kita tunduk pada Allah. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Yang kedua, orang mukmin cirinya ialah wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka menjauhi segala perkara, perkataan dan perbuatan sia-sia. Lar. Lar ni dalam kehidupan kita banyak benda yang lar. Lar ni benda lara, benda yang tak ada manfaat. Berbual ni bulan Ramadan, berbual yang tak ada manfaat, mendengar benda yang tak ada manfaat, duk baca benda yang tak ada manfaat, apalagi duk baca benda maksiat, duk dengar benda yang tak ada manfaat. Apa benda manfaat? Dunia tidak ada manfaat, akhirat apalagi tidak manfaat, itu maknanya lara. Allah menyuruh orang beriman wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin orang yang menjauhi segala perkara yang lara, yang tidak berfaedah. Sama ada lara ini dalam bentuk ucapan, sama ada lara dalam bentuk penglihatan kita tengok, atau lara yang kita dengar dengan telinga, atau lara yang kita guna tangan menaik benda-benda yang tak yang dosa, benda yang fitnah, benda-benda yang yang tak betul, diminta kita jauh. Apalagi di saat kita berada di bulan Ramadan. Allah tidak berhajat kita berpuasa bagi orang yang tak puasa lidahnya. Dalam hadis Nabi menyebutkan ramai orang yang berpuasa tapi tidak ada apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dapat dahaga, pahala tak ada. Kenapa? Sebab dalam keadaan dia berpuasa, lidahnya tidak berpuasa. Matanya tidak berpuasa. Tangannya tidak berpuasa. Kerana apa? Kerana melakukan perkara dosa dan maksiat pada Allah. Jadi sebab itu jaga. Perkara lara pun dilarang, apalagi perkara dosa. Perkara yang sia-sia pun dilarang, apalagi perkara maksiat. Jaga. Kalau kita nak jadi orang mukmin, jaga diri kita daripada perkara yang dibenci dan dilarang oleh Islam. Perkara yang sia-sia jangan buat. Berbuat yang sia-sia jangan buat. Banyakkan masa kita dengan bacaan Al-Quran, berzikir, berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dua. Yang pertama, jaga solat yang khusyuk. Yang kedua, jangan buat perkara yang tidak berfaedah. Yang ketiga, wallazina hum lizzakati fa'ilun. Orang mukmin sifat yang ketiga ialah orang yang suka bersedekah, yang suka mengeluarkan zakat. Macam mana dia nak sedekah kalau dia tak ada harta? Macam mana nak dapat harta kalau dia malas? Maknanya nak jadi seorang mukmin mesti rajin. Ciri orang mukmin orang rajin, bukan orang malas, bukan orang yang suka tidur. Bulan Ramadan bukan bulan tidur. Bulan Ramadan bukan bulan malas. Bulan Ramadan bukan bulan untuk kita suka relax-relax. Bulan Ramadan bulan disuruh kita banyak menolong orang yang susah. Wallazina hum lizakati fa'ilun. Mereka yang
suka memberi zakat, membantu orang-orang yang memerlukan. Malah kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu biddin. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Tuhan kata, tahukah kamu siapakah orang bohong dengan agama? Yukazzibu biddin, dalam bahasa kita maknanya yang bohong dengan agama. Maknanya dia mengaku Islam tapi sebenarnya dia bohong, Tuhan kata. Dia mengaku dia beragama tapi sebenarnya di sisi Allah dia bohong. Kenapa? Ara'aita allazi yukazzibu biddin. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapakah yang mendustakan agama? Iaitu mereka yang mensia-siakan anak yatim. Dan mereka yang tak mempedulikan untuk memberi makan kepada orang miskin. Fakir miskin. Masya Allah. Allah kaitkan dengan keimanan, pegangan kita dengan agama, dengan sedekah kita. Orang yang tak peduli anak yatim, ada jiran tepi rumah dia. Dia tak peduli orang miskin, ada dalam kampung dia. Dia tahu di sana ada orang meluka, dia tak peduli. Malah dia hanya cukup keluarga dia je. Dia fikir keluarga dia je, kenyang. Kadang-kadang beli makan sampai tak habis nak makan. Lepas tu buang dalam tong sampah. Bayangkan kuih-kuih yang kalau kita membazir di bulan Ramadan ni, subhanallah, amat besar dosanya. Kalau pahalanya, setiap amalan diganda sampai 70 kali ganda, diganda sampai 7 kali ganda, begitu juga dosa. Kalau kita melakukan dosa diganda, 700 kali ganda dosanya. Masya Allah. Jadi sebab itu jauhi dosa, membazir, jauhi perbuatan yang sia-sia. Jangan buat. Kalau ada makanan, kalau cukup hanya sekeping kita, kalau kita beli lebih sedekahkan. Jangan kita sampai basi-basi kuih itu bazir. Allah, bayangkan harga kuih RM1 kalau kita sedekahkan di bulan Ramadan. RM1 yang kita sedekah di bulan Ramadan, dia ganda pahala sampai 700 kali ganda. Maknanya RM1 kalau kita mudah nak faham, jadi RM700. Kita bazir dalam tu sampah je RM1 kuih. Kalau kita sedekah, dapat RM700 pahala di akhirat. Rugi tak kita? Rugi. Jadi sebab itulah orang mukmin ini wallazina hum lizakati fa'ilun. Orang yang suka beramal, suka mengeluarkan zakat. Suka membantu orang miskin, bukan orang yang kedekut. Jadi insya-Allah kita ambillah sunnah Nabi SAW. Nabi SAW di bulan Ramadan bersedekah disebutkan dalam hadis ibarat angin yang bertiup kencang. Apa maksudnya? Kalau kita pergi satu tempat, angin bertiup kencang, tak ada apa yang di daun-daun, kertas semua terbang, tak ada apa yang tinggal. Begitulah bandingan Nabi. Semua disedekahkan, tak ada apa yang tinggal dalam simpanan dia. Masya Allah. Tapi tak miskin kerana sedekah. Orang yang sedekah ni Allah akan ganti lagi. Jadi sebab itulah berlumba-lumbalah kita perbanyakkan sedekah di bulan Ramadan. Ya, kalau kita tak mampu banyak, sedikit insya-Allah. Ini ciri orang mukmin. Yang pertama, khusyuk dalam salat. Yang kedua, tidak buat perkara yang sia-sia. Yang ketiga, suka bersedekah, suka keluarkan zakat. Yang seterusnya, wallazina hum li furujihim hafizun. Iaitu orang yang menjaga maruah diri, menjaga akhlak diri, menjauhi zina, menjauhi dosa-dosa besar. Jaga maruah dia, jaga akhlak dia, jaga diri dia. Orang mukmin ini bukan setakat dia jaga hubungan dengan Allah dengan khusyuknya. Dia bukan setakat dia tak buat perkara yang sia-sia. Orang mukmin ini juga ialah orang yang menjaga akhlaknya, menjaga maruah diri, tidak melakukan dosa dan tidak melakukan perbuatan yang menjatuhkan maruah. Maruah kita ini tak boleh dijual beli dengan wang ringgit. Saya sedih apabila sebelum ni ada diwawarkan, ada anak-anak kita, pelajar-pelajar kita universiti yang sanggup menggadaikan maruah melalui program Sugar Baby, Sugar Daddy. Subhanallah, ini adalah pelacuran moden. Sanggup kerana nak dapat kemewahan, nak gaya hidup mewah, nak pakai pakaian yang bernyawa, nak dapat duit lebih, nak pakai handphone canggih, sanggup gadai maruah diri. Masya Allah. Di mana maruah kita orang Islam? Jadi sebab itulah, tolong pelihara maruah kita. Besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dalam satu hadis yang menceritakan bagaimana balasan Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj.
terhadap orang yang berzina. Diceritakan dalam kitab bagaimana keadaan balasan orang yang berzina di akhirat nanti. Di mana orang yang berzina ini api yang sangat besar, dia akan dilempar dan neraka, api yang sangat besar, dan dimasukkan rantai daripada api. Rantai itu tak wallah alam bersamana rantai, tapi disebutkan rantai daripada api masuk kepada mulut, keluar ikut kemaluan. Dan daripada kemaluannya keluar air danau yang sangat busuk. Nabi tengok dalam keadaan dahsyat. Nabi tanya Jibril, siapakah ini? Inilah dia orang yang di dunia dia dulu berzina. Apalah arti kita dapat kehidupan sementara yang senang, tapi kita mendapat azab selama-lamanya di akhirat. Jadi sebab itulah kita hendaklah jaga diri, jaga maruah. Orang mukmin, orang yang jaga maruah diri. Wallazina hum li furujihim hafizun. Orang yang tidak sanggup menggadai maruah diri kerana harta benda yang sedikit. Jaga maruah diri insya-Allah. Yang keempat. Yang kelima iaitu wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang menjaga amanah. Amanah yang paling besar adalah amanah kepada Allah, amanah agama. Allah bagi kepada kita amanah agama. Masya Allah, kalaulah agama ini diturunkan pada gunung, ganam, bukit, bukau, pecah gunung. Tak sanggup menahan. Bagaimana beratnya amanah ni. Tapi Allah turunkan amanah ini untuk manusia. Sebab tu manusia dilantik menjadi khalifah. Idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inilah penegasan Allah, sesungguhnya kami nak menjadikan manusia ini sebagai khalifah. Sebab itulah kita kena tahu beratnya tanggungjawab kita. Amanah agama. Ibu bapa ada amanah. Allah Subhanahu wa taala perintah kepada ibu bapa. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan jagalah ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jaga ibu bapa kena jaga anak-anak. Pastikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, solehah, anak-anak yang menjauhi dosa-dosa, menjauhi dadah, menjauhi perbuatan sia-sia. Pastikan jaga anak-anak kita insya-Allah. Yang seterusnya, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jaga amanah, dan yang keenam, jaga janji. Janji kita yang paling besar, janji kita dengan Allah, dan termasuk juga janji kita dengan manusia. Setiap kali kita salat, kita janji dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Subhanallah. Kita janji. Inna salati, sesungguhnya salatku wahai Allah. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Tidak ada yang terlepas daripada Allah. Sebab keseluruhan hidup kita ini Allah yang ciptakan. Allah yang beri nikmat pada kita. Apa yang ada pada kita tidak ada satu pun yang kita buat. Semua daripada Allah. Nyawa kita, tubuh badan kita daripada Allah. Kita berjanji bahawa seluruh hidup kita untuk mencapai redha Allah. Dan janji dalam syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Ini janji sangat besar. Jadi insya-Allah orang mukmin ni orang yang pegang dengan janji dia. Apalagi dengan janji dengan manusia. Jadi insya-Allah jadilah kita orang-orang yang menunaikan amanah, yang menunaikan janji. Insya-Allah. Dan yang ke-7, saya ada 4 minit lagi. Yang ke-7 iaitu menjaga salatnya. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang yang menjaga salatnya di awal waktu. Masya Allah. Orang mukmin ni orang yang menjaga sembahyangnya di awal waktu. Bukan orang yang mengakhirkan salatnya. Masuk je waktu salat, ready. Kalau kita tengok bagaimana ada rakaman, ada live di studio dan sebagainya, 10 minit ataupun setengah jam sebelum program bermula,
kita kena ada standby dah. Dengan kameranya, dengan alat-alatnya, dengan semua dah. Saya biasa juga dijemput di stesen CCTV. Biasanya sejam sebelum live tu kita diminta sudah sampai. Ini kita live dengan manusia, apa lagi kita nak munajat dengan Allah. Sebelum masuk azan, sekarang kita dah ada jadual solat. Azan pukul berapa? Pukul 1 berapa minit. Kita dah ready. Setengah jam ataupun sebelum itu kita dah ready dengan wuduk. Masuk je waktu, kita boleh terus lepas azan doa dan terus kita mengerjakan solat. Masya Allah. Kalau boleh semua staf-staf kita macam tu. Semua pegawai-pegawai kita macam tu. Masya Allah, kalau semua kepimpinan, sama ada kepimpinan kerajaan, kepimpinan pejabat, organisasi, semua kita solat di awal waktu, menjaga waktu solat, insya Allah saya yakin barakahnya Masya Allah. Barakahnya Masya Allah. Sebab itulah kita penting sangat menjaga waktu solat. Jadi saya ulang sekali lagi, 7 sifat yang saya sebutkan tadi untuk menjadikan diri kita orang bertakwa. Yang pertama, jaga solat khusyuk. Khusyuk dalam solat. Yang kedua, jauhi perbuatan, perkataan yang sia-sia, yang tidak berfaedah. Apa jua yang sia-sia, jauhi. Yang ketiga, adalah sentiasa berusaha untuk membantu orang lain, keluarkan zakat dan sedekah. Yang keempat, jaga maruah diri, jaga akhlak diri, jauhi dosa dan maksiat, perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan maruah diri. Yang kelima, jaga amanah. Amanah agama kita, amanah kita dengan keluarga kita, amanah kita dengan tugas kita di pejabat, kena jaga. Semua kena jaga. Yang keenam, jaga janji kita. Janji besar kita dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jaga janji kita dalam salat kita. Jaga janji kita dalam syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Janji kita dengan Allah. Begitu juga janji kita sesama manusia, insya-Allah. Dan yang ketujuh ialah jaga salat kita di awal waktu. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang yang memelihara salatnya di awal waktu. Jangan kita termasuk dalam golongan orang yang mengakhirkan salat. Jadi insya-Allah, ambillah kita kesempatan di bulan yang penuh berkat ini, insya-Allah sama-sama kita merebut peluang di bulan Ramadan ini untuk kita mengambil keberkatan Ramadan di awal Ramadan, dengan peluang kerahmatan, di pertengahan Ramadan dengan keampunan, dan di akhir Ramadan kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan nama kita daripada senarai ahli neraka. Semoga kita semua menjadi ahli syurga, insya-Allah. Jadi saya doakan semoga semua kita, tak kira di mana kita berada, apa jua kedudukan kita, jadilah kita hamba-hamba yang bertakwa. Alangkah bahagianya sebuah negara apabila memiliki pemimpin yang bertakwa, rakyat bertakwa. Alangkah bahagianya sebuah keluarga jika memiliki ibu bapa yang bertakwa, anak-anak yang bertakwa. Begitu juga alangkah bahagianya sebuah jabatan atau organisasi jika memilikinya pemimpin yang bertakwa dan petugas-petugasnya, ahli organisasinya yang bertakwa. Insya-Allah, marilah sama-sama kita membentuk diri dan peribadi yang takwa. Semoga kita menjadi insan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Selamat berpuasa. Semoga kita mendapat puasa yang mabrur, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.